Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Baik, satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan. Di awal rancangan tadi kita ada wawarkan tentang isu berat badan berlebihan ataupun lebih dikenali sebagai obesiti. Bila cakap pasal obesiti ni satu perkara yang saya rasa membimbangkan dan menakutkan juga menjadi igawan khususnya. Igawan ngeri ya, khususnya kita kaum wanita lah. Tapi sebenarnya mereka yang punya berat badan yang berlebihan ataupun obesiti ni menjadi satu yang rasa terbeban rasa macam menakutkan, memang efek dan terarah kepada sesuatu yang merisikokan kesihatan kita sendiri sebenarnya, baik kanak-kanak maupun dewasa. Tapi hari ini fokus kita adalah berkaitan dengan berat badan yang berlebihan, khususnya kepada bayi maupun kanak-kanak dewasa itu sendiri. Baiklah. Dan seperti kita golongan dewasa, kita tadi risau, tetapi untuk kanak-kanak dan bayi ini juga sesuatu yang lebih perlu kita ambil berat kerana yang melibatkan kata dari usia seawal, bayi dan kanak-kanak ini sesuatu yang kita nak bincangkan bersama dengan anda dan tetamu di studio kita hari ini. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Rashdan Zaki Muhammad, pakar perundian pediatrik dan pediatrik endokrinologi, Hospital Pakar Damansara 2. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa, khususnya ibu-ibu yang ada anak-anak kecil juga. Mungkin satu perkara yang saya rasa membimbangkan dan merisaukan. Kalau kita tengok bayi yang mempunyai berat badan yang berlebihan, kita rasa macam comelnya, gebunya, montelnya. Tapi kita tak tahu dari segi ataupun sudut kesihatannya bagaimana, kan perkembangannya sendiri. Pandangan doktor. Okey, betul. Biasanya bila kita nampak seorang bayi tu comel, sedikit cabi, kita kata ku semangat kan, ku semangat. Jadi sebenarnya untuk memahami proses tumbesaran seorang bayi dan kanak-kanak tu, kita faham bahawa ia melibatkan berat badan, tinggi dan panjang dan juga ukur lidik kepala. Dan sebenarnya dia ada skala ataupun graf tertentu yang di mana perlu ikutlah. So secara kasar bila kita kata tumbesaran berat seorang bayi tu biasanya pertambahannya dalam 15 hingga 30 gram sehari dan seterusnya biasanya kita kata akan double berat badan tu dalam masa 6 bulan dan triple dalam masa setahun lah. Tetapi kalau berat badan bayi tu naik terlalu cepat dan terlalu tinggi. Jadi yang ni kita perlu beri perhatianlah sebab kita bimbang nauzubillah min zalik ada masalah kesihatan lain. Okey, kalau bercakap tentang obesiti di kalangan kanak-kanak ini, kita perlu nak perhalusi daripada bagaimana punca-punca dan apa pun mungkin penyebabnya, Dr. Rashdan. Okey, jadi biasanya bila seorang pakar kanak-kanak tu mengatakan obesiti di kalangan kanak-kanak dan remaja, kita akan bahagi kepada dua lah. Yang pertama kita kata disebabkan oleh nutrisi. Nutritional obesity ini maksudnya terlebih makan, kurang exercise. Ini yang paling biasalah. Jadi ini melibatkan gaya hidup. Dan satu lagi faktor adalah kita panggil pathological obesity ataupun ada masalah kesihatan tertentu, contohnya masalah genetik, masalah hormon yang membawa kepada obesiti. Yang ini perlu diperhalusi dan perlu dinilai dan kadang-kadang perlu rawatan khusus lah. Jadi kita tak nak terlepas pandang. Okey, saya nak tahu juga sebenarnya Doktor, macam mana kita ukur ataupun apa yang dimaksudkan berat badan berlebihan itu? Okey, so untuk seorang doktor tu selain daripada kita ada carta, kita ada dua jenis carta lah. Pertama kita ada carta berat dan kedua kita ada carta BMI lah. Jisim berat badan tu kan. Jadi untuk kanak-kanak kita ada graf. Jadi kalau melebihi graf tertentu kita panggil overweight, terlebih berat. Kalau melebihi graf tertentu kita akan kata obesity. Biasanya kita akan kata 85 dan 95 percentile lah. Tapi ini ada graf khusus untuk kanak-kanak. Tapi untuk orang dewasa mudah sebenarnya. 27.5 kita dah anggapkan obesity di kalangan dewasa Asia. Kalau ikut WHO dilayan BMI of 30. Tapi kanak-kanak kita kena perlu guna graf kita lah. Carta kita. Kalau macam kita kata macam bayi tadi Cik katakan bila kecil tu comel, montel dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga bila bayi ni pastinya bayi tak ada dah pilihan untuk memilih makanan bagaimana. Jadi siapa sebenarnya yang diberi orang kata tanggungjawab dan sebagainya untuk keadaan seperti ini, Dr. Rashdan? Jadi biasanya bila kita kata siapa yang harus bertanggungjawab, sebenarnya kita semua harus bertanggungjawab lah. Untuk kata fokus ataupun letak pada bahu ibu bapa saja tu tidak ada jugalah. Jadi keluarga main peranan, masyarakat main peranan dan kita semua pun main peranan. Cuma yang harus saya tekankan ialah daripada segi statistik sekarang ni di Malaysia dewasa 1 dalam 2 dewasa kita adalah obes.
1 dalam 5 adalah diabetes, kencing manis. 3 hingga 4 dalam 10 biasanya dah ada darah tinggi dan kolesterol. Jadi kalau kita tak tackle masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ni, anak obesiti, remaja obesiti, dewasa yang obesiti. Jadi 70 hingga 80% kanak-kanak dan remaja yang obes ni akan menjadi dewasa yang ada obesiti yang kemudiannya akan dapat tadilah kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. Jadi kita harus bagi perhatianlah kepada kanak-kanak itu. Jadi sebab tu tanggungjawab tu sebenarnya bukan terletak pada ibu bapa saja, tapi masyarakat dan keseluruhannya pada semua orang jugalah. Okey, tadi doktor ada menyebut tentang amalan pemakanan atau pengambilan pemakanan itu sendiri kepada bayi. Itu adalah salah satu faktor penting yang menyumbang kepada berat badan berlebihan kepada bayi ataupun kanak-kanak dewasa ini. Adakah ia berkaitan juga dengan faktor genetik, doktor? Betul. Sebenarnya bila kita sebut dalam konteks genetik ni, dia membawa maksud dua perkara lah. Jadi genetik ni satu adalah keluarga. Satu lagi yang kita panggil genetik sindrom dan masalah genetik tertentu lah. Jadi genetik keluarga ni memang kita dapati ada setengah-setengah keluarga tu tendensi lah untuk atau dia ada genetik tertentu yang menyebabkan dia mudah. Kan ada kawan kita mungkin macam chat lah, makan banyak pun badan maintain je kan. Rahsia kan. Okey. Ada setengah juga makan sikit je tapi naik cepat badan. Jadi mungkin ada faktor genetik di situlah. Satu lagi yang saya suka perkatakan ialah ibu mengandung. Yang ini satu konsep yang kita panggil epigenetik, fetal programming lah, di mana masa seorang ibu tu mengandung, dia akan beri kesan kepada 3. Pertama, diri ibu mengandung tu sendiri. Kedua, anak dalam kandungan dia. Dan ketiga, cucu dia yang akan datang tu. Maksudnya third generation tu. Jadi kalau ada tendensi. Jadi kalau ibu mengandung tu dia ada masalah obesiti ketika dalam mengandung, dalam kemudian ada kencing manis, kesan tu akan beri pada bayi dan juga third generation itu. Generasi ketiga. Jadi ini yang kita panggil genetik lah. Dan setengah genetik tu contohnya seorang anak tu dia ada genetik sindrom. Contohnya Prader-Willi yang memang dia dilahirkan ada genetik sindrom tertentu yang membawa kepada obesiti. Sebab tu sebagai pakar kanak-kanak kita lihat adakah ini sekadar masalah pemakanan, nutrisi, makan terlebih, kalori terlebih, tak exercise, banyak gadget, ataupun sebenarnya ada masalah lain yang perlu diperhalusi. Bercakap tentang ibu mengandung, ada kita terdengar beberapa mitos yang mengatakan bayi yang dilahirkan secara C-section ini orang kata lebih mudah mendapat obesiti. Jadi apa sudut pandang doktor tentang perkara ini? Okey, soalan yang menarik tu Salihah tu. Itulah saya pun macam terfikir-fikir. Macam terdengar. Okey, jadi soalan pokoknya adalah adakah C-section ni, kelahiran secara C-section membawa kepada obesiti. Jadi sebenarnya dia bukanlah 100% mitos. Sebab ada kajian saintifik menunjukkan bahawa bayi yang dilahirkan secara C-section akan dapat risiko obesiti lah. Jadi dia ada dua kajian yang berbeza lah. Satu kata tak ada kaitan, satu kata mungkin ada kaitan. Dan yang kata mungkin ada kaitan tu, kaitan dia tu tinggi juga. Contohnya ibu yang sama, anak yang lahir secara normal, 30% takkan jadi obes. Tapi anak lahir secara C-section, 64% boleh dapat obesiti. Tapi cuma yang saya lebih suka untuk perhalusi sebenarnya kan Chat dan Salihah, adakah apa yang berlaku masa ibu tu mengandung? Kadang-kadang bila kita buat kajian ni, yes, C-section obesity. Tapi apa yang berlaku sebelum tu? Adakah disebabkan oleh ibu tu sendiri ada masalah obesiti? Adakah gaya pemakanan, ada kencing manis, adakah bayi tu memang sebab bila seorang ibu tu ada kencing manis, bayi tu tend untuk dapat besar lah. Contohnya kalau dia ada kencing manis masa mengandung, bayi tu memang berisiko untuk dapat berat badan lebih 4 kilo. Sebab tu bila baby yang sedikit kita panggil LGA lah, large gestational age ni, yang besar ni tak boleh nak bersalin normal, maka terpaksa lahir secara C-section. Jadi adakah itu mempengaruhi keputusan yang saya kata C-section tu membawa kepada obesiti? Yang ni kita kena perhalusi. Sebab saya sendiri ada pengalaman melahirkan C-section 2 kali untuk kedua-dua
anak saya. Jadi boleh diambil kira lah apa yang dikatakan. Memang doktor katakan tadi memang ada sedikit mitos, ada pencerahan maupun penjelasan yang betul juga. Ya. Okey, doktor, boleh tak kita detect untuk ibu yang hamil, anak dalam kandungan boleh detect tak sebelum lahir ia mempunyai masalah obesiti, ataupun lahir sahaja bayi tu dah obesiti? Macam mana kita nak boleh kita boleh kategorikan? Jadi biasanya pakar sakit puan dia akan lakukan scan kan, ultrasound ketika dalam proses hamil tu. Jadi dia boleh detect berapa berat bayi. Jadi kalau berat tu terlalu tinggi, lebih daripada 4 kilo misalnya, dan didapati ibu tu pun ada kecemasan manis, ada risiko lain dan sebagainya, dia akan nasihatkan obesiti. Betul. Jadi yang ni kita tak panggil lah bayi tu obes, tapi kita panggil bayi tu memang besar untuk usia kandungan tu lah. Kita panggil LGA, large gestational age, sebab bayi ni very spesifik, dia tak boleh kecil sangat. Berat bawah 2.5 pun kita tak nak. Kita tak boleh besar sangat nak. Dia ada julat dia yang tertentu. Tapi ada kes juga bayi yang lebih 5 kg lahir juga. Ada macam-macam lah. Tapi betul. kita punya cut-off biasa 4.5 tu kita dah anggapkan besar lah. Kalau 5 tu lagi besar lah. Okey. Baik. Kalau kita kata kalau lah anak kita dah memang kita tahu dah obes dan bayi pun mungkin kita merisaukan. Jadi perlu atau tidak doktor untuk dapatkan orang kata apa darah, ujian darah, bawa mereka dapatkan ujian darah untuk detect mungkin sesuatu yang lebih lagi. Jadi biasanya assessment atau penilaian obesiti tu berdasarkan pemantauan klinikal, pemeriksaan doktor. Kita guna carta BMI, kita tengok berat, kita ukur lilit pinggang, kita ada carta tertentulah. Kemudian kita akan periksa tekanan darah dan sebagainya. Namun Salihah betul untuk lihat komplikasi. Yang tu kita kena cek darah dan sebagainya. Contohnya komplikasi kolesterol kita kena cek lah. Kencing manis kita kena cek darah gula dia. Jadi komplikasi obesiti tu banyak, jadi kita kita buat assessment lah untuk setiap potential complication tu. Jadi dinasihatkan untuk bawa untuk buat blood test untuk tahu lebih lanjut. Untuk tahu lebih lanjut, lebih detail lagi. Sebab komplikasi obesiti ni termasuk contohnya dia boleh dapat tidur berdengkur. Tidur berdengkur tu kita tak risau sangat, tapi sebenarnya masa tidur berdengkur tu paras oksigen dia rendah. Jadi kita akan rujuk kepada pakar paru-paru kita, pakar hidung tekak kita, dan kita boleh cek masa tidur tu oksigen dia turun ke tak. Satu kadang kita panggil OSA. Kemudian dia boleh dapat komplikasi macam saya sebut tadi lah, kencing manis, kolesterol, hati ada lemak. Kajian saya bersama tim Universiti Melaya, 60% kanak-kanak obes kita dah ada lemak dalam hati, mengganggu fungsi hati. Jadi kita kena cek darah fungsi hati juga, buah pinggang dan sebagainya. Jadi komplikasi ni kita kena ada yang perlu pada pemeriksaan ultrasound, sleep study, ataupun perlu cek darah, air kencing dan sebagainya lah. Okey, kita tahu kalau mungkin kanak-kanak yang berlebihan berat badan ni ataupun obesiti ni, gaya pemakanan ataupun pengambilan makanan itu sendiri yang diberikan oleh ibu itu sendiri dari segi penyusuan, adakah disebabkan susu yang berlebihan sendiri menyebabkan bayi ataupun kanak-kanak dewasa ini obesiti? Okey, soalan yang menarik tu Chat. Jadi penyusuan ibu selamat. Jadi kalau 100% 6 bulan pertama eksklusif secara terus menyusui ibu, dia akan ada protective effect lah. Dia akan membantu untuk tidak dapat obesiti. Jadi penyusuan ibu tu bagus. Walaupun kanak-kanak tu membesar, contohnya dia nampak montel, comel, tapi sepenuhnya fully kalau breastfeed. Fully breastfeeding saya tak berapa bimbang lah. Cuma kalau terlalu cepat, terlalu nak mendadak, macam saya kata tadi lah, kita kena tengok adakah faktor lain lah. Jadi kita tak blame penyusuan ibu, kita takut faktor genetik, hormon dan sebagainya. Tapi kalau penyusuan susu formula terlalu banyak, yes, yang ni boleh membawa kepada obesiti. Kenapa doktor? Jadi disebabkan susu itu sendiri? Sebab I think kita kata yang ni konsep yang sama lah, kalori lah. Jadi kalau misal susu pun ada kalori, kita makan nasi semua pun ada kalori. Kalau kalori tu berlebihan, boleh membawa kepada obesiti. Kadang-kadang ibu bapa kat luar sana kena fahamlah, bila anak tu menangis, tak semestinya dia lapar. Jadi kita punya ibu bapa ni, anak menangis je sumbat botol susu, tak boleh lah. Kena cek mungkin pampers dia dah penuh ke. Jadi bukan kata setiap kali dia nangis tu dia nak susu. Mungkin ada perkara lain. Kembung ke dan sebagainya. Jadi yang kita tak tahu, susu. And then hati-hati juga bancuhan susu kita kena ikut arahan tin. Of course kita galakkan penyusuan ibu lah sepenuhnya. Tapi katakan kalau perlu pada susu formula,
thin, ada yang terbancuh pekat dan sebagainya. Yang itu pun beri kesan kepada kalori dan kepada obesiti itu nantilah. Penting juga kepada ibu bapa pun yang melihat program kita hari ini. Ingat, kalau bayi menangis tu tak semestinya nak susu saja. Kena buat dulu bakal-bakal ibu juga khususnya yang mungkin bakal mendirikan rumah tangga ataupun yang single untuk persediaan kepada anda sendiri. Okey. Baik. Doktor, mungkin saya nak tanya juga berkenaan tentang minuman ataupun makanan yang boleh kita elakkan untuk kanak-kanak dan bayi yang tersayang kita ni kan, untuk elakkan obesiti, doktor. Jadi biasalah makanan proses, makanan tinggi garam, minuman manis lah. Yang ni kita kena elakkan. Jadi biasa saya suka nak cerita pasal konsep curry puff. Sebab saya orang Johor, saya suka makan curry puff lah. Jadi konsep curry puff ni Saliha chat satu curry puff 3 km jalan. You makan satu curry puff, you kena jalan 3 km untuk hilangkan tenaga. Yes, satu kali pak saja. Okey, soalan saya kepada penonton di luar sana tu, biasa kita makan satu ke lebih kali pak? Kita akan makan lebih. Kita akan makan lebih. Cukup saya 3. 3 maksudnya 9 kilometer. Okey, itu satu. Nombor 2, macam tu. Lepas makan kari pak ada kita pergi jalan 3 kilometer? Tak ada. Jadi sebenarnya kita kena jaga kalori pemakanan tu. Bukan saya salahkan kari pak, tak. Maksudnya itu baru kari pak. Nasi kandak. Berapa km kena jalan kan. Jadi itu konsep dia. Tapi selain daripada pemakanan, kawal hidup sihat tu juga termasuk tidur yang cukup. Kanak-kanak kena tidur 6 hingga 8 jam sehari. Kemudian exercise dan kurangkan gadget. Biasa nak kita sekarang ni sedentary lifestyle lah. Main gadget, main phone 2-3 jam tak boleh. Yang tu pun membawa kepada obesiti. Okey, sedikit lagi daripada doktor, bagaimana kita nak menangani ataupun ada nasihat kepada ibu-ibu yang bakal menjadi ibu ni juga, dan juga bukan sahaja kanak-kanak, malah diri kita sendiri yang mungkin mengalami masalah berat badan berlebihan. Macam mana nak kontrol pemakanan tu? Oh, macam mana nak kontrol pemakanan tu lah. Betul. Jadi sebenarnya secara saintifik, dalam badan kita ni ada hormon. Bila kita lapar, kita akan cari makanan. Bila kita dah kenyang, dia patutnya berhenti. Tapi otak kita boleh overrule. Kita kata, walaupun kita dah kenyang, sedaplah kuih tiaw tu, macam nak rasa juga, nak makan juga. Jadi sebab tu kita kena kawal pemakanan kita lah. Jadi kita kena jaga kalori, kena mengamalkan gaya hidup sihat lah. Jadi sebaiknya ialah kita kurangkan berlebihan daripada, dan kita respect, kita hormati selera anak. Kadang-kadang kita ni pun kalau tak habis sayang, kena habiskan juga. Jadi bagi saya kalau dah terbuat tak habiskan membazir, tapi kalau kita paksa anak makan takut obesiti, sedangkan dia dah kenyang. Jadi sebaiknya masak tu ngam-ngam saja, cukup-cukup saja. Jangan terlebih, jangan terkurang. Dia dah kenyang, kita kata hormatilah. Kita nak elak pembaziran, pada masa yang sama kita tak nak terlebih makan. Kan biasa kan kalau kita tak habis, kena habiskan juga. Padahal dia dah kenyang dah. Tapi sebab tu berlebihan. Jadi cukup-cukup. Elakkan pembaziran dan hormati selera anak tu lah. Bila dah kenyang lah. Baik. Macam mana kita kawal gaya pengambilan makanan anak kita, begitu juga kita dalam masa yang sama. Tapi Saliha dengan chat, saya tak ada rasa risau lah. Lega bila doktor cakap macam tu ya. Jadi alhamdulillah. Baik, perkongsian ini untuk semua yang menonton. Jadi kita tahu obesiti di kalangan kanak-kanak dan juga bayi ni perlu juga kita pantau daripada kecil lagi. Dan kita kata obesiti ni bukan saja masalah di kalangan kanak-kanak atau bayi, tapi kita dewasa juga risau. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rashdan Zaki Muhammad, pakar perunding pediatrik dan pediatrik endokrinologi, Hospital Pakar Damansara 2. Terima kasih doktor, cukup menarik hari ini perkongsian kita. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. InsyaAllah. Baik.